Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, ekonomi madani bantu makmurkan Malaysia. Anak Najib sanggah penyokong bosku pro Pikatan Nasional. Faizal Azumu kena lihat diri depan cermin. PAS Gelabah minta ahli berhenti serang parti sendiri. Kumpulan Pemikir Malaysia menyambut baik kerangka dasar ekonomi madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disasarkan untuk memakmurkan Malaysia secara mampan dan melindungi lagi kesejahteraan rakyat. Mereka juga berharap hampir kesemua 7 sasaran ekonomi madani boleh dicapai dalam dekad akan datang, termasuk berada dalam kalangan 30 ekonomi terbesar dunia dan menduduki senarai 12 teratas dalam Indeks Daya Saing Global. Kumpulan pemikir juga percaya bahawa kemampanan fiskal boleh dicapai dengan negara mampu mencapai defisit fiskal sebanyak 3% atau lebih rendah lagi. Rangka kerja itu juga boleh menjadi asas kepada beberapa dasar khusus lain yang akan diumumkan kemudian, termasuk Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. Ketua Penyelidik di Institut Universiti, Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid berkata beberapa pembangunan yang baik sedang dilaksanakan ketika ini terutamanya di Lembah Kelang. Katanya sebagai contoh, Elon Musk telah menyuarakan hasratnya untuk melabur di Malaysia dan saya sangat berharap kali ini ia benar-benar boleh berlaku, tidak seperti 20 tahun lalu apabila Bill Gates berkata bahawa beliau akan datang ke sini tetapi itu tidak pernah berlaku. Ia sebenarnya bukanlah mengenai Elon Musk semata-mata, tetapi lebih kepada kesan domino atau kesan pencetus pergerakan sedemikian terhadap orang lain. Ibaratnya, hey, Elon Musk sedang menuju ke Kuala Lumpur, kami juga mahu berada di sana. Jadi pergerakan ini akan menjadi magnet yang berkesan. Oleh itu, Greater KL mempunyai potensi untuk menjadi pusat bandaraya utama ASEAN jika pelan tersebut dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk menggunakan sumber yang ada dengan sebaik mungkin. Dalam ucapannya, Anwar berkata kerangka ekonomi madani bertujuan membawa Malaysia menjadi peneraju dalam kalangan ekonomi Asia dan bagi mencapai hasrat ini, struktur ekonomi perlu dirombak. Beliau turut menyeru barisan jemaah menteri serta sektor awam dan swasta untuk berfikir secara global dan mengutamakan pengantarbangsaan ekonomi bagi meraih kemakmuran. Katanya kita perlu membentuk integrasi ekonomi yang lebih besar dengan negara jiran. Lebih-lebih lagi dunia sedang berdepan dengan kekangan rangkaian bekalan. Maka kita perlu melahirkan lebih banyak syarikat tempatan yang berdaya saing tinggi untuk menebusi pasaran rantau ASEAN. Usaha kita kini perlu melangkaui perjanjian perdagangan bebas sebagai contoh melalui diplomasi perdagangan dan pengaturan strategi yang boleh mengembangkan integrasi pasaran dua hala dan pelbagai hala serta memudahkan pergerakan barangan, modal insan dan perkongsian teknologi dengan negara jiran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancarkan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri sedang dalam persiapan akhir dan akhir Ogos ini. Menterinya Tengku Dr. Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, NIMP 2030 adalah satu kerangka dasar yang komprehensif merangkumi misi, keutamaan dan pelan tindakan dalam transformasi sektor perkilangan Malaysia. Katanya apa yang boleh saya kongsikan, perbincangan yang berlangsung setakat ini adalah paling komprehensif yang pernah kita lakukan kerana membabitkan industri baharu dan kementerian lain. Seperti yang Perdana Menteri maklumkan pada Majlis Peluncuran Ekonomi Madani baru-baru ini, beliau memberi gambaran bahawa wadah itu tidak hanya tertumpu kepada sektor asas semata-mata, tetapi turut memainkan peranan sebagai sebahagian daripada transformasi industri yang diharap membantu mengembangkan ekonomi selaras menanda aras yang ditetapkan. Bercakap pada sidang media selepas merasmikan Hari MITI 2023 di sini hari ini, beliau berkata bagi melengkapkan pelan berkenaan, perbincangan dua hala yang akan diadakan turut membabitkan pegiat industri. Katanya, transformasi ini bertujuan mencipta sumber kekayaan baru negara dengan meningkatkan kompleksiti ekonomi, memacu pertumbuhan ekonomi lestari, menyediakan peluang pekerjaan berkualiti sekaligus meningkatkan taraf kehidupan rakyat yang lebih sejahtera. Mengulas program Hari MITI 2030 bertemakan perkasa industri, maju ekonomi, Tengku Zafrul berkata program itu menawarkan hampir 2,500 peluang pekerjaan kepada belia dan pencari pekerja daripada 16 syarikat asing dan tempatan daripada pelbagai sektor perkilangan dan perkhidmatan antaranya kenderaan elektrik, elektrika dan elektronik, automotif, makanan dan minuman serta peralatan perubatan. Katanya sebanyak 30 syarikat asing dan tempatan menyertai Hari MITI, kami turut menyasarkan kehadiran kira-kira 7,000 pengunjung dari sekitar Tasik Gelugur. Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Mokhtar Radin berkata kehadiran kira-kira 160,000 rakyat Sabah yang bekerja di Selangor ketika ini memberi gambaran jelas mengenai kemajuan
dan kemakmuran negeri itu hingga menarik kedatangan ramai orang luar. Beliau berkata ia juga menunjukkan Selangor yang dipimpin Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berada di landasan yang betul meneruskan kemajuan di negeri itu. Katanya, kira-kira 160,000 rakyat Sabah datang dan bekerja di Selangor, menunjukkan negeri ini makmur dan dapat menawarkan pekerjaan kepada orang luar. Beliau berkata berbanding 3 negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah, negeri terbabit tidak menjadi tumpuan orang luar untuk mendapatkan peluang pekerjaan seperti yang ada di Selangor. Sementara itu, Bok Motan yang juga ahli Parlimen Kinabatangan berkata, PRN di Selangor menjadi medan uji gabungan PHBN di bawah kerajaan perpaduan yang perlu dipertahankan dengan memastikan kemenangan pada 12 Ogos ini. Bagi mencapai misi itu, beliau berkata jentera pilihan raya gabungan PHBN perlu menerapkan semangat kemenangan dalam diri mereka ketika berkempen. Katanya, kalau jentera pilihan raya tidak bermaya, pengundi di luar sana akan menilai kita. Untuk menang, kita kena buat kerja cara menang, niat dan langkah mahu menang. Harus diingat bahawa kemenangan tidak datang sendiri. Kita ada 14 hari kempen menentukan kemenangan gabungan PHBN di Selangor. Anak perempuan Najib Razak, Noriana Najwa berkata bapanya kelihatan menjarakkan diri daripada kumpulan yang mendakwa mereka sebagai penyokong bekas Perdana Menteri itu tetapi mengkritik kepimpinan UMNO dan menyokong PN. Beliau yang menerima mesej daripada bapanya itu menyampaikan pesanan tersebut. Katanya Datuk Seri Najib ingin menegaskan bahawa Syed Imran dan Papa Gomo tidak mewakili Datuk Seri Najib maupun penyokong-penyokong Datuk Seri Najib. Syed Imran juga tidak diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk mengeluarkan apa-apa kenyataan mengenai pendirian Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib sudah berada dalam penjara hampir setahun dan tidak adil bagi Syed Imran atau mana-mana individu lain untuk tunggang atau mempergunakan nama Datuk Seri Najib. Noriana berkata pendirian Najib hanya akan disampaikan di laman sosial rasminya melalui mesej daripada peguamnya. Pada malam Khamis, Syed Muhammad Imran mengadakan perjumpaan penyokong Najib yang kecewa dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kerana dianggap pengecut dan tiada keinginan untuk mencari keadilan buat Najib. Syed Muhammad Imran juga menuduh Zahid secara berterusan menggunakan mereka untuk sokongan dengan menggunakan nama Najib. Dia menggesa penyokong Najib mengundi PN untuk mendapatkan keadilan bagi bekas Perdana Menteri itu. Syed Muhammad Imran dijangka mengadakan satu lagi acara malam ini bersama bekas Ketua Pemuda UMNO, Wan Azri Wanderis, juga dikenali sebagai Papa Gomo. Anak Najib, Muhammad Nazifuddin, sebelum ini mendakwa kumpulan Syed Muhammad Imran cuba memanfaatkan pilihan raya negeri untuk kepentingan mereka sendiri. Timbalan Pengerusi Parti Keadilan Rakyat Perak, Hairul Amir Sabri menempelak Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjalankan tanggungjawab selaku Ahli Parlimen Tambun selepas memenanginya pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Beliau menegaskan kenyataan tersebut bukan hanya dangkal, malah tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang pemimpin politik yang pernah menjadi wakil rakyat selain menjawat jawatan menteri. Menurutnya, kenyataan Ahmad Faizal seperti keanak-anakan kerana seolah-olah kabur dan tidak dapat menerima hakikat bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri ke-10 telah melakukan pelbagai transformasi dalam memastikan semua rakyat, merentasi bangsa dan agama, menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Katanya tugas Datuk Seri Anwar Ibrahim kini amat mencabar, khususnya untuk meletakkan kembali asas negara dan kepercayaan rakyat dilandaskan tepat selepas berlaku pelbagai kecelaruan daripada sudut pentadbiran dan tata kelola dilakukan pemimpin terdahulu. Ironinya, Ahmad Faizal juga tidak perlu membangkitkan isu-isu remeh, memandangkan tugas membantu rakyat Parlimen Tambun sentiasa dilakukan secara berterusan melalui kerjasama era antara PKR Perak, Pusat Khidmat Masyarakat Ahli Parlimen Tambun, jabatan dan pelbagai agensi sama ada di peringkat negeri maupun persekutuan. Tegas Hairul Amir lagi, kenyataan Ahmad Faizal turut memperlihatkan ketidakmatangan beliau dalam memahami bidang tugas serta tanggungjawab sebenar yang perlu dilaksanakan Perdana Menteri dalam memastikan rakyat menerima manfaat secara adil dan seksama melalui pelbagai dasar yang dilaksanakan. Katanya tidak seperti Ahmad Faizal yang kini mempunyai banyak masa terluang dan boleh ke mana-mana sahaja hingga menyandang jawatan penting pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan dalam parti di negeri lain tanpa perlu memikirkan solusi berkesan untuk kesejahteraan negara. Katanya, cabaran bekas Menteri Besar Perak itu yang mahu sekali lagi menentang Anwar di Tambun pada PRU16 menunjukkan beliau sudah tidak mempunyai isu untuk dibangkitkan. Ahmad Faizal juga dakwa Hairul Amir tidak dapat menerima kenyataan telah dihumban oleh rakyat selepas pengkhianatan dilakukan terhadap mandat yang diberikan pada PRU14 khususnya di Parlimen Tambun. Katanya, PKR Perak menegaskan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal komited dalam menjalankan tugas mentadbir negara dengan penuh amanah dan dedikasi tanpa sekali lagi terpengaruh dengan provokasi politik yang tidak memberikan sebarang nilai tambah dalam memacu negara ke arah lebih mampan serta berdaya saing. Kita akui setiap derap langkah yang dilakukan kerajaan perpaduan kini akan ada kritikan mendatang, namun ia tidak menjadi batu penghalang dalam memastikan kepentingan rakyat dijunjung sebagai wadah perjuangan. Sebelum ini, Ahmad Faizal mencabar Anwar supaya jangan lari kerana beliau akan bertanding di Parlimen Tambun pada PRU16.
PAS mengingatkan agar ahli parlimen itu segera menghentikan sebarang tindakan memberi kenyataan umum yang boleh menjejaskan peluang mereka dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata larangan itu membabitkan sebarang urusan dalaman parti dan melalui apa saja saluran yang ada. Katanya larangan kenyataan tersebut juga meliputi isu pemilihan calon PAS PN. Kata Taqiyuddin, semua ahli PAS perlu faham bahawa proses pemilihan calon bagi mewakili PAS dibuat mengikut ketetapan yang jelas diperuntukkan dalam perlembagaan parti, bukannya hasil desakan atau tekanan mana-mana pihak. Ia juga tambah ahli parlimen Kota Baru itu dibuat selepas mengambil kira pandangan semua peringkat dalam PAS. Katanya justru sebarang kenyataan yang berupa sedemikian, lebih-lebih lagi yang membawa risiko sokongan kepada PAS PN perlu diberhentikan segera bagi mengelakkan pihak berkuasa tata tertib parti terpaksa menjalankan prosidingnya. Pemilihan calon dilihat antara isu yang menjadi duri dalam daging di sesetengah tempat, khususnya membabitkan kawasan PAS yang ditandingi calon dari parti komponen PN. Antara yang paling menonjol ialah bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas yang diberikan kepada Presiden Gerakan Dominic Lau. Menjelang pengumuman calon bagi kawasan itu, pemimpin PAS di peringkat negeri dan cawangan sudah menyatakan bantahan mereka, khususnya apabila duan tersebut merupakan kawasan majoriti Melayu. Rasa tidak puas hati PAS setempat juga dapat dikesan melalui beberapa hantaran yang dibuat sama ada secara langsung atau berkias di pelbagai platform di media sosial. Persaingan di dua air hangat juga menyaksikan seorang ahli PAS menjadi calon bebas di situ selepas tidak berpuas hati apabila wakil bersatu yang terpilih. PAS PN sudah menyatakan keyakinan mereka untuk memenangi semua 6 negeri yang terbabit dalam PRN kali ini. Arahan mengekang ahli daripada membuat kenyataan yang dikeluarkan semalam bukanlah kali pertama dibuat PAS. Pada 27 Julai lalu, peringatan sama juga dikeluarkan Taqiyuddin serta timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mat. Taqiyuddin berkata sebarang persoalan atau rasa tidak puas hati berkaitan pertikaian dalam ahli PAS perlu disuarakan mengikut saluran yang ada pada pertubuhan tersebut. Katanya, sebagai sebuah parti arus perdana, PAS bersama rakan-rakan gabungan dalam PN yakin akan terus diberikan mandat dalam PRN ini untuk mara berhikmat kepada negara dan rakyat jelata. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.